Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel saya. Budak baru ni. Hak tiba. Hari ni hari Jumaat. Salam Jumaat semua. Nak buat YouTube. Cuba-cuba buat YouTube. Cik wah, belajar-belajar. Kan buat kisah ni lah. Baca kisah para sahabat. Kisah para sahabat. Kita banyak amal ni. Nak baca kan tentang kisah sahabat buat dakwah. Buat dakwah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah kisah para sahabat radhiyallahu. Bab 1, susah payah untuk agama Allah. Bab 1, tabah terhadap kesusahan untuk agama Allah. Tidak mungkin bagi orang yang lemah seumpama kita untuk menanggung kesusahan dan kepayahan dalam menyebarkan agama Allah sebagaimana yang telah ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Malah berniat untuk mencontohi mereka pun adalah susah. Kitab-kitab sejarah penuh dengan kisah-kisah sedemikian, tapi untuk beramal dengannya telah menjadi perkara yang asing. Malah kita tidak ingin pun bersusah payah untuk memberitahu tentang kisah-kisah tersebut. Dalam bab ini dinukilkan beberapa kisah sebagai contoh. Saya memulakan dengan kisah Nabi Muhammad SAW kerana menyebut baginda SAW adalah asbab keberkatan. Kisah pertama, perjalanan Nabi SAW ke Taif. Setelah mendapat tugas kenabian, Nabi SAW menjalankan usaha dakwah selama 9 tahun di Mekah dan terus berusaha demi petunjuk dan islah kaum baginda SAW. Kesemua orang kafir Mekah berusaha daya upaya untuk menyusah dan mempersendakan baginda SAW serta para sahabat radhiyallahu anhu dengan berbagai-bagai cara tanpa melepaskan sebarang peluang yang ada kecuali segolongan kecil orang yang telah memeluk Islam dan segelintir orang yang menolong baginda walaupun masih belum memeluk Islam. Bapa saudara baginda SAW Abu Talib juga ialah antara mereka yang baik hati. Walaupun tidak memeluk Islam, dia tetap membantu baginda SAW dalam semua segi. Selepas 10 tahun baginda SAW menjadi Nabi, apabila Abu Talib meninggal dunia, orang kafir pun mendapat lebih banyak peluang untuk menghalang penyebaran Islam dan menyiksa orang Islam dengan berbagai-bagai cara secara terbuka. Nabi SAW telah pergi ke Taif dengan anggapan bahawa di sana ada kabilah Saqif yang ramai bilangannya. Sekiranya kabilah tersebut memeluk Islam, maka kaum muslimin di Mekah akan mendapat keselamatan daripada segala kesusahan tersebut dan Taif akan menjadi pusat penyebaran Islam. Setelah tiba di sana, baginda SAW telah berbicara dengan 3 pembesar yang dianggap tinggi darjatnya. Baginda SAW menyeru mereka kepada agama Allah dan berusaha menarik perhatian mereka untuk membantunya. Walau bagaimanapun mereka bukan sahaja tidak menerima ajaran baginda SAW, sebaliknya telah menjawab secara kasar dan tidak berakhlak sekali. Sekurang-kurangnya mereka patut melayan tetamu yang baru datang dengan baik sesuai dengan sifat suka melayan tetamu yang memang termasyhur dalam kalangan bangsa Arab. Sebaliknya mereka telah menjawab secara kasar. Mereka juga tidak rela Nabi SAW tinggal di sana. Nabi menganggap mereka yang merupakan pembesar kaum ialah orang yang baik dan akan bercakap dengan sopan. Tapi salah seorang daripada mereka telah berkata, "Hoi, engkaukah orangnya yang Allah hantar sebagai Nabi?" Yang kedua berkata, "Tiadakah orang lain daripada engkau yang Allah temui untuk diutus sebagai Nabi?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak ingin bercakap dengan engkau kerana kalaulah engkau sememangnya Nabi sebagaimana didakwa, maka tidak layak untuk orang seumpama aku bercakap-cakap dengan engkau. Sekiranya engkau seorang pendusta, aku tidak ingin bercakap dengan orang seumpama engkau." Apabila Nabi SAW tiada menaruh harapan lagi terhadap pembesar-pembesar itu, baginda SAW cuba bercakap-cakap pula dengan orang lain kerana baginda SAW ialah seorang yang mempunyai hemah dan kecekalan seumpama gunung. Malangnya tiada seorang pun yang sanggup menerima. Bukan sahaja mereka tidak menerima, bahkan mereka telah berkata kepada Nabi SAW, "Keluarlah dari bandar kami ini serta-merta. Pergilah ke mana-mana yang kamu suka." Allahu Akbar. Hidayah SWT. Apabila baginda SAW sudah langsung tiada menaruh harapan lagi terhadap mereka, maka baginda SAW telah memulakan langkah untuk pulang. Mereka telah menghantar budak-budak untuk mengejar, mengejek, mempersenda dan melontari baginda SAW dengan batu hinggakan kedua-dua kasut baginda SAW
dilumuri dengan darah yang mengalir. Dalam keadaan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sudah selamat daripada pengacauan tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Erti doa ni, ya Allah, kepadamu aku mengadu kelemahanku, kekurangan daya upayaku dan kehinaanku pada pandangan manusia. Ya Arhamar Rahimin, Engkaulah Tuhan orang yang ditindas. Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau menyerahkan diriku ini? Kepada orang asing yang memandangku dengan penuh kebencian, atau kepada musuh yang menguasai aku? Sekiranya Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Namun afiatmu sudah cukup buatku. Aku berlindung dengan nur wajahmu yang menerangi segala kegelapan dan teratur di atas nur itu urusan dunia dan akhirat. Daripada Engkau menurunkan kemarahanmu kepadaku, atau Engkau murka kepadaku. Kepadamu lah aku tetap merayu sehingga Engkau redha. Tiada sebarang daya untuk melakukan kebaikan dan tiada upaya untuk meninggalkan kejahatan kecuali dengan bantuanmu. Amin. Dengan doa sedemikian bersemaraklah sifat qahar Allah, Raja segala kerajaan. Lalu Jibril AS datang memberi salam dan berkata, Allah telah mendengar perbualan kaum itu dengan Tuan, dan telah mendengar jawapan mereka serta menghantar satu malaikat yang berkuasa ke atas gunung ganang. Perintahkan saja mereka itu supaya melakukan apa-apa yang Tuan kehendaki. Selepas itu malaikat tersebut memberi salam dan berkata, saya akan menunaikan segala yang diperintahkan oleh Tuan. Sama ada diperintahkan supaya saya melagakan bukit bukau di kedua-dua arah yang akan menyebabkan mereka semua akan hancur, atau apa-apa saja hukuman yang Tuan tetapkan. Baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang amat pengasih lagi belas kasihan. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberi jawapan, aku tetap menaruh harapan kepada Allah bahawa walaupun mereka ini tidak memeluk Islam, pasti akan lahir orang yang akan menyembah Allah dan beribadat kepadanya dalam kalangan anak-anak mereka. Allahu Akbar. Hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan. Inilah dia akhlak peribadi mulia seseorang yang kita kononnya berbangga-bangga menjadi pengikutnya. Sebaliknya, apabila kita sendiri mengalami sedikit kesusahan dan kita dilempari dengan kata-kata kesat, kita akan menjadi begitu marah sehingga kita menaruh harap perasaan dendam yang tidak padam-padam seumur hidup kita terhadap orang yang telah menyakiti kita. Kezaliman dan demi kezaliman kita lakukan ke atasnya, sedangkan kita mengaku yang kita ialah pengikut Nabi Muhammad SAW yang mengikut jejak langkah baginda SAW. Setelah menanggung kesusahan dan penderitaan yang sebegitu dahsyat, baginda SAW sendiri tidak pun mendoakan keburukan kepada mereka dan tidak juga mengambil barang tidak balas. InsyaAllah, muhasabah diri insyaAllah. Apa yang kita dengar dapat amal dan tiba sampai sini saja. Apa yang kita dengar dapat amal dan tiba dapat sampaikan insya-Allah. Jadi semoga bermanfaat untuk semua insya-Allah. Dan jangan lupa subscribe. Jika suka like, komen, share. Insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.